Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita dalam kita mempelajari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i jilid yang kelima di bawah tajuk Waqaf. Bawah tajuk Waqaf. Jadi tuan-tuan, kitab ada di tangan tuan-tuan, ada sahabat kita, seorang sahabat kita menginfakkan wakaf, menginfakkan kitab jilid 5 ini menjadi milik tuan-tuan. Tuan-tuan buat balik, bacalah kat rumah, baca. Kalau malam Khamis tu kena datang malam Khamis, Rabu tu kena datang dari kitab. Maksudnya biar orang yang berinfak itu mendapat pahala. Tuan-tuan, orang yang menginfakkan hartanya kitab ni kepada kita dapat pahala. Selagi mana kita membaca, selagi mana kita mengamalkan, maka pahalanya berpanjangan. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kerahmatan, kesihatan kepada saudara kita yang berinfak. Saya tak payah sebutlah siapa orangnya. Lepas ni makin ramailah orang infak, insya-Allah. Malam ni pun tak berapa ramai yang hadir kerana hujan, tuan-tuan ya. Hujan dah berhenti pun. Baik tuan-tuan, kita sambung pengajian kita dalam tajuk wakaf. Kalau tak silap saya, kita berhenti setakat rukun-rukun wakaf. Tuan-tuan, dah masuk ke belum syarat dia? Belum. Rukun-rukun wakaf. Oleh kerana wakaf ini adalah satu ibadah, maka bila ibadah mestilah ada rukun-rukun dan juga syarat-syaratnya. Muka surat 937. 937. Rukun wakaf ada 4. Menjadikan wakaf kita itu sah dan diterima oleh Allah Ta'ala, mestilah menepati rukun-rukunnya, iaitu ada 4. Yang pertama adalah pewakaf, iaitu orang yang berwakaf. Yang kedua, harta yang diwakafkan. Yang ketiga, penerima wakaf. Dan yang keempat, akad, iaitu akad wakaf. Adakah sama seperti akad-akad yang lain? Maka kita akan bincangkan satu persatu tentang syarat-syarat daripada rukun-rukun tersebut. Jadi ada 4: pewakaf, harta yang diwakafkan, penerima wakaf, dan yang keempat adalah akad. Baik. Setiap rukun mengandungi syarat-syaratnya yang tersendiri. Wakaf hanya dianggap sempurna jika syarat-syarat ini terlaksana. Syarat-syaratnya ialah, kita lihat satu persatu, setiap rukun ada syaratnya. Barulah sah ibadah tersebut. Pertama, syarat-syarat pewakaf, iaitu orang yang berwakaf. Bagi menjadikan wakaf ini sah dari segi syarat, pewakaf disyaratkan yang pertama, beliau adalah seorang yang merdeka, baligh dan berakal. Mudahnya disebut sebagai mukallaf. Wakaf seorang hamba tidak sah. Tak ada isu, sebab sekarang tak ada hamba dah. Kerana hamba tiada hak milik, bahkan dirinya sendiri adalah harta yang dimiliki oleh tuannya. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan lihat apa-apa syarat, banyak syarat dalam ibadah, di antaranya adalah merdeka. Merdeka itu maksudnya apa? Dia ini bukan hamba. Kenapa tuan-tuan? Sebab hamba ini tidak memiliki apa-apa. Hatta dirinya sendiri pun milik tuannya. Kita tak tergambar tuan-tuan, sebab sekarang dah tak ada hamba lah. Sekarang dah tak ada hamba. Maka isu selesai, dah tak ada hamba dah. Cuma kalau ditanya, kenapa hamba tak boleh berwakaf? Sebab hamba ini, diri dia pun milik tuannya. Tapi sistem perhambaan sedikit demi sedikit dihapuskan dengan kedatangan Islam. Wakafan, disebut wakafan, wakaf lah. Dia terjemah.
Wakaf kanak-kanak dan orang gila juga tidak sah walaupun ia dilakukan melalui penjaga mereka. Sekiranya seorang kanak-kanak walaupun sudah mumayyiz atau seorang yang gila mewakafkan hartanya, maka wakaf tersebut batal walaupun dengan persetujuan penjaga mereka. Kanak-kanak ada harta, orang gila ada harta, maka dia nak berwakaf walaupun yang menjaga hartanya itu tak kisahlah wali dia ke, ibu bapanya ke, ataupun orang yang menjaga dia, mengizinkan, membenarkan dalam pengetahuannya, maka wakafnya juga terbatal. Baik. Ini kerana perbuatan kanak-kanak dan orang gila tidak diiktiraf oleh syarak. Penjaga mereka juga tidak dibenarkan mengeluarkan sedekah menggunakan harta ini. Jadi bila nak wakaf, dia wakaf nantilah, tunggu dia dewasa lah, tunggu dia balik, itu saja. Orang gila tuan-tuan, tak payah buat apa pun, dia dah ada tempat di sisi Allah Ta'ala. Kan? Orang gila ni, sebab dia bukan mukallaf, dia buat dosa pun tak berdosa, nak buat pahala pun memang begitulah dia. Ini orang gila. Ada orang cakap baik jadi orang gila. Sudah, baik jadi orang gila. Jangan tuan-tuan, jangan minta. Kalau gilanya selepas kita waras, yang waras tu masih dikira tau tuan-tuan. Contohlah, umur sampai 50 tak gila, 51 gila. Daripada umur balik sampai 50 dikira, dosa kita dikira. Cuma masih mula gila tu tak dikira. Gila apa? Kau ni gila lah, makan aja, bukan, tu gila lain. Ini gila yang disebut sebagai hilang akalnya. Jelas tuan-tuan? Boleh ya? Kanak-kanak, orang gila, ya, dan satu lagi orang hamba, kalau berwakaf tidak sah. Jelas ya? Baik. Yang kedua, dia berkelayakan untuk bersedekah. Sedekah pun ada kelayakan. Ya, ada orang yang tidak layak untuk bersedekah sebab ia ibadah. Kenapa kena mengena dengan wakaf? Sebab yang berwakaf, kalau dia layak untuk bersedekah, maka layaklah dia untuk berwakaf. Begitu. Sebab tu kita disebut berkelayakan untuk bersedekah. Jadi apa makna orang yang layak untuk bersedekah? Kalau tuan-tuan ingat lagi, kita belajar dalam jilid yang ke-6 beberapa tahun yang dulu, lebih 10 tahun yang lepas, kita belajar antara syarat sah dalam jual beli adalah dia tu mestilah orang yang layak untuk menguruskan harta. Jadi disebut sebagai ahliyatut tasarruf. Dia sama dengan sini. Orang yang dihalang berbelanja, tuan-tuan, dalam Islam ada sebenarnya, walaupun dia ada harta, tetapi dia ni dihalang untuk berbelanja, iaitu disebut sebagai al-mahjuru alaih. Al-mahjuru alaih kerana tidak siuman, satu, atau kerana muflis, tidak sah mewakafkan harta. Orang yang muflis juga tidak sah mewakafkan harta. Ini kerana mereka tidak dibenarkan sama sekali membelanjakan harta mereka, apatah lagi mewakafkan harta, dan tidak dibenarkan juga diserahkan kepada mereka harta tersebut. Orang muflis mana ada harta? Orang yang berhutang terlalu banyak dan tidak mampu menyelesaikan hutang tersebut, hidup dalam keberhutangan yang melampau, hinggakan diisytiharkan daripada sudut syarak, dia sebagai orang yang muflis. Muflis ni maksudnya ada harta sepatutnya itu orang lain punya, ada harta sepatutnya itu orang lain punya. Maka orang begini tidak dibenarkan untuk bertasarruf atau sebagai, dia tak boleh, laisat min ahliyatit tabarruk, untuk dia tabarruk, untuk dia menginfakkan harta mereka pun tidak dibenarkan.
Larangan ini adalah demi kepentingan diri orang yang tidak siuman itu sendiri. Adakah sama dengan gila? Maksudnya apabila akalnya hilang, maka dia tidak disebut sebagai orang yang tidak siuman. Dan untuk si muflis, kerana mengambil kira kepentingan pemiutang. Tuan-tuan, saya bagi contoh, orang tidak siuman clear, dia memang tak boleh nak uruskan harta. Kan tuan-tuan? Orang yang gila, tidak berakal, dia ni tak boleh nak uruskan harta dia. Maka bagaimana dia nak berwakaf? Yang kedua, orang yang muflis. Arti muflis, dia berhutang dengan orang lain yang terlalu banyak dan tidak mampu untuk membayarnya. Tiba-tiba, tuan-tuan, saya bagi contoh. Contoh tuan-tuan ya. Saya berhutang dengan tuan-tuan yang melampau. Tiba-tiba saya berwakaf. Hutang 1 juta, wakaf, tiba-tiba wakaf. Oh, ustaz berwakaf. Hutang aku pun tak bayar. Jadi untuk menjaga kepentingan pemiutang. Pemiutang ni apa tuan-tuan? Orang yang memberi hutang. Hak yang utama adalah menyelesaikan hutang dulu, barulah boleh berwakaf. Maka bila orang itu diisytiharkan sebagai muflis, maka dia tidak layak untuk bersedekah. Sebab harta yang disedekahkan itu, harta yang diwakafkan itu sebenarnya adalah harta yang sepatutnya dia selesaikan hutang. Jelas tak? Firman Allah Ta'ala, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Dan janganlah kamu memberikan, yakni menyerahkan as-sufaha kepada orang-orang yang safih. Safih ni bahasa mudahnya bodoh. Bodoh macam mana? Inilah dia, maksudnya orang yang tidak mampu membelanjakan harta dengan baik. As-sufaha akan harta mereka, yakni mereka yang ada dalam jagaan kamu, yang Allah telah menjadikannya kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan. Maksudnya begini tuan-tuan, sekiranya kita menjaga orang yang safih. Safih ni maksudnya dia kalau dapat duit, contoh tuan-tuan dapat duit, dia tak tahu duit dia buat apa. Dia bagi duit RM10, dia buat roket contohnya. Dia bagi duit RM1, digulung-gulung jadikan lenteng. Ni orang tak betul lah, senang cerita, safih. Tapi kan saya sebut tuan-tuan, orang bodoh macam mana pun bab duit dia tak bodoh. Tuan-tuan, buta huruf ke, buta angka ke, kalau tunjuk duit semua tahu. Ni betapa powernya harta. Tak tahu baca Quran, duit tahu. Betul? Aku tak tahu baca Quran, tunjuk duit. Ni berapa? Tahu, RM100, dia tahu. Jadi kalau orang tak tahu duit, ni maknanya apa tuan-tuan? Memang terlalu, apa cakap ya? Safih terlalu bodoh sangat. Jadi orang begini tuan-tuan, kalau kita jaga dia, contoh dia di bawah jagaan kita dan dia ada harta, kita tak boleh bagi harta tu kat dia. Wala tu'tus sufaha, jangan kau berikan harta kepada as-sufaha. Amwalakum, harta-harta kamu, jangan bagi. Kalau bagi, sebab nanti dia akan boros, dia tak tahu menjaga, dia tak tahu menguruskan harta. Jadi orang begini kalau ada harta, agak-agak dia wakaf macam mana? Habis semua diwakafkannya. Eloklah ustaz, dia wakafkan semua. Ya, habis tu dia nak hidup macam mana? Nanti kita tengok orang yang mewakafkan hartanya keseluruhan boleh ke tidak. Orang dah nazak, dah nak mati, tiba-tiba dia pesan, aku nak wakafkan harta aku keseluruhan, boleh ke tidak? Tengok tuan-tuan, apa makna as-sufaha? As-sufaha dalam ayat ini ialah orang yang tidak pandai membelanjakan hartanya dengan baik. Ini Imam Syafi'i menghuraikan makna as-sufaha ni lebih detail. Bukan sekadar bodoh. Bodoh tu jelas, bodoh tak tahu harta, tak kenal duit. Tapi di sini tuan-tuan, dia tidak pandai membelanjakan hartanya dengan baik pun disebut sebagai as-sufaha. Asy-Syafi'i, tuan-tuan, menafsirkan kalimah as-sufaha, apa tadi tuan? As-sufaha, orang yang bodoh, orang yang tak pandai belanjakan harta.
sebagai orang yang membazirkan harta dengan membelanjakannya pada perkara-perkara yang haram. Tuan-tuan, lagi ketat, lagi syadid Imam Syafi'i. Orang yang ada harta asyik boros dan buat perkara-perkara yang haram, ini juga orang yang tak boleh nak menguruskan harta, pun tak boleh nak berwakaf. Apa tuan-tuan contohnya? Contohlah, contoh tuan-tuan, orang yang suka main judi. Ada orang kaya main judi? Ustaz tu orang tu boleh kaya pun, dia kafir. Biar orang kafir usaha dia, Allah bagi kekayaan. Sebab itu sebagai usaha dia. Orang tuan-tuan, orang kafir atas usaha dia, Allah bagi. Dia usaha sungguh-sungguh jadi kaya. Kan? Kita nak kaya ikut cara dia, kita main judi. Tuan-tuan, contoh tuan-tuannya, dapat duit main judi, habis kepada perkara yang haram. Maka orang ini tuan-tuan dikategorikan oleh Imam Syafi'i sebagai orang yang as-safi. Tak boleh. Tiba-tiba aku nak wakafkanlah harta aku ni, memang duitnya habis, tak boleh nak jaga, tak boleh nak membelanjakan harta pada jalan yang betul. Maka dia juga sekiranya sebagai orang yang tidak layak untuk berwakaf. Ayat di atas menyandarkan harta-harta itu kepada penjaga-penjaganya, sedangkan pada hakikatnya adalah milik as-sufaha. Maksud apa tuan-tuan? Harta itu harta dia, harta as-safih tadi tu. As-sufaha. As-sufaha ni kata plural tuan-tuan ya. Safihun, as-safih itu kata mufrad. Singular bahasa Inggerisnya. As-sufaha itu plural, kata jamak. Kadang-kadang saya cakap as-safih, kadang-kadang as-sufaha, sama. Cuma dia as-sufaha jamak, ramai. Ini kerana harta-harta tersebut berada di dalam genggaman penjaga-penjaga, dan mereka inilah sebenarnya yang memeliharanya. Maksudnya saya sebut tadi, as-sufaha, as-safih ini harta tu dia punya, tapi dia tak boleh nak mewakafkan, dia tak boleh nak bersedekah, sebab dia dijaga oleh penjaganya. Sedangkan kalau diberikan kepada dia, maka dia akan tak dapat menguruskan hartanya dengan baik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menahan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu daripada menguruskan hartanya, dan baginda menjual harta Muaz kerana hutang yang dimilikinya. Ni hasilnya dibahagi-bagikan kepada pemiutang-pemiutang, namun mereka hanya memperoleh 5/7 daripada hak mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya itu yang boleh kamu perolehi. Muaz bin Jabal banyak hutang. Harta-harta Muaz ini Nabi ambil, jual, kemudian diberikan untuk menyetelkan hutang, tapi pun tak selesai, hanya dapat 5/7 sahaja. Maka Nabi sebut, ini jelah bahagian kau. Tuan-tuan, nanti kita akan belajar bab hutang. Hutang juga ibadah. Wah, hutang pun ibadah. Ya, hutang ada dalam syariat, dibenarkan. Kalau ikut cara betul, kita dapat pahala juga. Nantilah jilid 6, 2 tahun lagi. Sebab lepas ni kita belajar harta pusaka, kita akan belajar perlahan-perlahan, kasih faham semua orang. Kasih faham betul-betul dan siap-siap buat harta pusaka, bagi-bagi. Nanti pakat-pakat dengan isteri, kalau aku mati kau dapat sekian, kalau kau mati aku dapat sekian. Tu. Baik. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga bagi orang yang berwakaf, sukarela. Sukarela ni bukannya suka-suka, dengan kerelaan sendiri, bukan dengan paksaan. Dalam jilid yang ke-8 nanti kita akan baca al-ikrah, paksaan. Tidak sah wakaf orang yang dipaksa, kerana syarat sukarela adalah antara syarat taklif. Apa taklif? Orang yang dipertanggungjawabkan. Kita nak buat sesuatu mestilah dengan kerelaan diri kita sendiri. Sekiranya dengan paksaan, maka itu disebut sebagai ghair mukallaf. Dia bukan orang yang mukallaf. Jadi 3 syarat bagi orang yang berwakaf. Jadi tuan-tuan, kita layak ke tidak untuk berwakaf? Pertama, tuan-tuan balik? Ya. Tuan-tuan jangan tanya anak-anak kat belakang tu, sebab dia tak balik, tu dia main baling-baling. Kalau tuan-tuan main baling-baling, tak balik lagi tu. Balik? Ya.
Berakal? Ya. Merdeka? Ya, layak. Yang kedua, tuan-tuan, adakah orang yang muflis? Bukan. Adakah tuan-tuan orang yang tidak siuman? Bukan. Adakah tuan-tuan orang yang safih? Tak boleh tengok duit je terus jadi gila, jadi bodoh? Bukan. Okey, layak untuk wakaf. Yang ketiga, sukarela dengan kerelaan sendiri. Maka tuan-tuan, ada 3 syarat, tuan-tuan layak untuk berwakaf. Layak. Dan wakafnya itu akan dikira sebagai sah. Cuma nanti kena tengok syarat yang lain lah. Okey. Baik, macam mana seorang yang sakit? Sakit, kemudian sakitnya itu berada pada nazak. Tuan-tuan, nazak ni apa tuan-tuan nazak? Naza'ah maksud cabut. Tapi kita nazak belum dicabut, kan? Nazak tu nyawa dah dekat kerongkong. Sebab itu dah nak mati lah. Ada tanya, kau tahu-tahu je mati? Tanda-tandanya dah ada. Doktor pun kalau doktor mengesahkan yang ni tak lama dah. Walaupun tahu doktor tu bukan Tuhan. Mati itu semua urusan Allah. Tetapi secara teorinya dia ni akan mati. Jelas tuan-tuan? Itu sebagai nazak. Walaupun kita buka kitab, buka kamus, mata nazak tu cabut. Maksudnya orang yang hampir mati, tiba-tiba dia wakafkan harta dia. Anak-anak dah kira-kira dah ni. Macam cerita 3 Abdul, kan? Tapi 3 Abdul tu dia tak sempat buat apa. Dah nak mati, anak-anak dah kira, kau dapat sekian, kau dapat sekian. Kalau bapak mati, berapa kiraannya? Kan tuan-tuan? Tiba-tiba pula dia wakafkan harta dia semua. Macam mana tuan-tuan? Boleh ke tidak? Kalau ikut anak, tak boleh. Sebab aku nak dapat apa? Baik, kita lihat. Bukan sakit biasa, sakit yang saya cerita dalam perkiraan akan mati tak lama lagi lah tu. Kalau setakat demam nak wakaf boleh. Tapi demam pun tiba-tiba mati, itu mati tu hal dia lah. Tapi nak cerita sakit yang sudah nazak, pesakit yang berada dalam keadaan nazak, hanya dibenarkan mewakafkan tidak lebih daripada 1/3 hartanya. Tak boleh lebih daripada itu. Ini bertujuan memelihara kepentingan pewaris-pewarisnya. Sekiranya pesakit ini mewakafkan 1/3 ataupun kurang, wakafnya dibenarkan bagi memelihara kepentingan dirinya sendiri untuk menerima ganjaran pahala selepas kematiannya. Jadi tuan-tuan, kalau seorang itu wakafkan hartanya keseluruhan, jadi macam tuan-tuan? Nak ambil ke ataupun kira tak sah terus? Aku wakafkan, ni contoh tuan, orang dah nazak, dia cakap aku wakafkan hartaku keseluruhannya untuk masjid. Sah ke tak wakafnya? Tidak sah. Dan hanya boleh diambil 1/3 sahaja. Walaupun dia cakap semua. Tapi kalau dia wakafkan dah memang awal-awal sebut 1/3, ambil 1/3 lah. Kalau wakafkan, aku wakafkan separuh, 1/2, dia tetap ambil 1/3. Jangan cakap, oh tak boleh, ustaz cakap wakaf orang nazak cuma 1/3, maka jangan ambil langsung. Tak, dia ambil yang maksimum 1/3. Jelas tuan-tuan? Kalau diwakafkan semua, ambil 1/3. Jangan pula tak sah, maka boleh tak sah, tak payah wakaf langsung. Kesianlah hajat dia nak berwakaf. Nanti ada kaitan juga dengan wasiat pun sama. Maksudnya hanya 1/3 sahaja. Dalilnya adalah hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pada tahun Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Ada orang sebut Hajjatul Wida'. Yang tepat Hajjatul Wada'. Waw dal alif ain, wada'. Iaitu haji perpisahan, haji terakhir Rasulullah SAW.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menziarahiku kerana sakitku yang semakin tenat. Lalu aku bertanya, aku mengidap sakit yang tenat dan aku seorang yang berharta, sedangkan aku hanya diwarisi oleh seorang anak perempuan. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kaya. Bila kaya dia sakit tenat, maka Nabi ziarah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad cakap kepada Nabi, wahai Nabi, aku ni kaya, duit aku banyak, harta aku banyak, tapi aku hanya ada seorang saja waris, iaitu anak perempuan. Apakah boleh aku sedekahkan 2/3 daripada hartaku? Boleh tak ya 2/3 harta aku ni aku nak sedekahkan? Baginda bersabda, tidak. Aku bertanya, separuh? Baginda bersabda, tidak. 2/3? Tak boleh. Separuh? Tak boleh. Baginda bersabda tidak. Seketika kemudian baginda bersabda, 1/3. 1/3 pun sudah besar atau banyak. Sesungguhnya tindakan engkau meninggalkan waris-warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan melarat dan meminta-minta belas ihsan daripada orang lain. Dia cakap 2/3 boleh Nabi? Tak boleh. Separuh? Tak boleh. Maka Nabi cakap 1/3 sudahlah. Sebab engkau ini adalah lebih baik meninggalkan waris yang kau tinggalkan bila mati nanti tuan-tuan, meninggalkan waris dalam keadaan berharta lebih baik berbanding meninggalkan waris dalam keadaan yang susah dan keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Maknanya tuan-tuan, nanti kita akan belajar kenapa ada harta pusaka, kenapa ada ilmu harta pusaka. Sebab meninggalkan waris dalam keadaan berharta adalah lebih baik. Ada yang cakap, kau pandai-pandailah cari harta sendiri, aku dah susah-susah cari harta, aku nak sedekahkan semua, aku nak wakafkan semua. Dia sehat tak apa tuan-tuan, sehat, tapi kalau dah sakit yang boleh membawa kepada kematian, lepas tu dia berwakaf, tak boleh, hanya dibenarkan 1/3 sahaja. Jelas itu kan? Jadi kalau nak wakaf, awal-awal nak wakaf banyak-banyak ni sementara sehat, nanti kalau dah sakit 1/3 je. Jelas ya? Saya sakit Ustaz, sakit gaut. Tak, sakit gaut bukan boleh mati sangat. Boleh mati, tapi lazimnya tak matilah, kan tuan-tuan? Baik, jelas tuan-tuan ya? Baik. Orang kafir wakaf sah ke tidak? Contohnya baca dulu. Orang kafir datang-datang bawa aircon. Contohlah 1, 2, 3, 4 aircon saja. Maklumlah nak pilihan raya. Contoh, ni contoh. Ini saya punya wakaf untuk surau, untuk masjid. Okey. Ada orang cakap, orang cewek harus wakaf. Contohlah tuan-tuan. Boleh tak tuan-tuan terima? Boleh tak? Ada yang cakap, Ustaz tahu ke sumbernya? Tuan-tuan, kalau orang bagi jangan disiasat. Orang bagi, Ustaz kau dapat dari mana? Tak payah, kecuali memang jelas kita nampak. Kat kampung memang dia terkenal dengan main nombor ekor. Saya pernah jumpa tuan-tuan, ini kisah benar. Duit nombor ekornya memang menang aja Allah bagi dia, tapi dia tak gunakan, dikumpul kat rumah. Sampai saya minum dengan orang tu tuan-tuan, Ustaz, ni bukan duit nombor tau, ini duit biasa. Duit nombor memang aku tak belanjakan. Terus terang cakap dengan aku. Allahu Akbar, risau. Tak apa Ustaz, belanja. Saya bukan makan. Nombor nanti aku nak wakafkan. Pandai pula dia nak wakafkan duit nombor ekor. Ya. Baik. Macam tu juga orang kafir tuan-tuan. Orang kafir wakaf kat masjid lagi contohnya. Tuan-tuan nak terima tak? Alah sapu je lah Ustaz. Tiba-tiba nanti ada orang berkira sangat, kau tahu kapet ni, ini orang kafir ni sedia wakaf. Sudah, tak sah sembayangnya. Jangan tuan-tuan, sabar, kita belajar dulu. Jadi tuan-tuan, lihat pada syarat pewakaf mula-mula. Ada tak syarat pewakaf itu adalah Islam? Ada tak? Tadi baru je belajar tadi. Syarat pewakaf apa dia? Baligh, berakal, merdeka. Betul? Tidak dipaksa. Satu, boleh menguruskan harta kan? Ada tadi kan? Ada tak Islam?
Tak. Maka orang bukan Islam boleh tak diwakaf? Boleh. Itu jawapannya dah ada, tapi baca jugalah kat sini. Ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahawa wakaf seorang kafir, boleh tak sebut kafir ni? Takut-takut ada orang marah. Mana rakam ni? Ada orang marah cakap jangan cakap kafir. Lah dia memang kafir, kau tak boleh cakap kafir. Betul? Sebutlah orang bukan Islam. Allah. Tuan-tuan setuju tak kalau tuan-tuan sebut tuan-tuan bukan orang kafir? Setuju? Kalau orang kafir tak boleh dipanggil kafir, kita kena panggil orang bukan Islam. Jadi tuan-tuan jangan disebut sebagai seorang Muslim. Tuan-tuan disebut sebagai orang bukan kafir. Setuju? Awak siapa? Orang bukan kafir. Ish, apa dah? Betul tak? Itu dia orang Quran kan sebutkan, Qul ya ayyuhal kafirun. Jelas dah. Ni sebut ni. Ulama-ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa wakaf seorang kafir adalah sah. Wah, sah. Boleh terima. Walaupun ia disedekahkan untuk masjid. Saya dah proses dah buat surau sekolah saya tuan-tuan. Bantu ya tuan-tuan ya. Tak banyak, 2.3 juta aja. 2.3 juta. Nanti kita nak jumpa toke-toke kilang kape-kape tu. Wah. Dia kata kok boleh masuk syurga. Walau bagaimanapun tuan-tuan, orang kafir buat kebaikan. Orang kafir bersedekah. Dia cerita dalam konteks wakaf. Orang kafir berwakaf. Sah hukum wakafnya. Tetapi tuan-tuan, ia bukan berniat takarrub. Dia bukan berniat mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana i'tiqad kita. Kita orang Islam berwakaf kenapa? Sebab nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang kafir buat apa pun kebaikan, dia takkan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Golongan kafir termasuk dalam golongan yang layak bersedekah. Okey, alhamdulillah. Baik. Azan dah ya. Baik, tuan-tuan, kita sambung hukum wakaf dari orang kafir. Secara amnya sah. Kita boleh ambil, boleh pakai dan pakai. Cuma wakaf dia itu bukan untuk dia mendekatkan diri dia kepada Allah. Sebab orang kafir ini adalah layak untuk bersedekah. Untuk menyumbang, untuk bersedekah dia layak. Boleh, tak ada masalah. Dalam keadaan ini, kesahihan sedekah tidak bergantung kepada niat. Kerana syarat niat adalah Islam sebagaimana diketahui umum. Niat ini pun dalam syarat dia mesti Islam. Orang bukan Islam buat macam mana niat pun dia tak jadi ibadah. Ya, dalam ibadah tuan-tuan, sebab kita fokus kepada tajuk ibadah. Jadi ibadah ini disebut sebagai mestilah Islam. Ya, jadi dalam wakaf, kalau dia berwakaf sah wakafnya, tetapi tidak dikira sebagai ibadah pada dia. Ya. Bagi orang kafir, mereka akan memperoleh ganjaran mereka di dunia kerana sumbangan dan sedekah mereka. Ganjaran bagaimana? Ya, barangkali Allah bagi nikmat yang melimpah ruah kat dunia. Apa yang dia usahakan, itulah yang dia dapat. Dia banyak tolong orang, maka dia banyaklah dapat rezeki kat dunia. Itu dia. Namun di akhirat mereka tidak akan beroleh apa-apa. Ke akhirat tak dapat apa. Sebab tu kita kadang nampak orang kafir, kenapa boleh kaya? Dia usaha lebih. Usaha dia lebih. Usaha cara dia lah, halal ke haram, apa dia kisah. Usaha dia. Apa yang kau buat, itu yang kau dapat. Ada juga orang Islam, dia usaha lebih dengan cara yang haram, jadi kaya juga. Kan? Dia cerita kaya lah. Allah bagi. Engkau usaha lebih, usaha lebih. Allah bagi lebih. Tengok apa kata Nabi SAW. Orang kafir berwakaf, dia akan dapat kebaikan kat dunia. Orang kafir buat kebaikan kat dunia, bersedekah, banyak tolong orang, dia dapat kebaikan kat dunia. Tapi ke akhirat tidak dinilai sedikit pun kerana
akidah mereka. Kan? Tengok. Inna Allah la yazlimu mu'minan hasanah yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menzalimi seorang mukmin pada suatu kebaikan. Allah takkan zalim. Bila kita buat kebaikan, Allah takkan zalimi kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita buat sedikit perkara baik sikit pun Allah akan nilai. Jadi Allah takkan menzalimi kepada seorang yang mukmin. Kalau dia buat kebaikan, yu'ta biha fid dunya, dia akan diberikan ganjaran di dunia. Tuan-tuan, orang beriman, orang Islam buat kebaikan kat dunia, Allah dah balas kebaikan. Wa yujza biha fil akhirah, dan akan diberi balasan yang baik, dapat pahala dari akhirat. Maksudnya orang beriman ni tuan-tuan, contoh dalam konteks kita berwakaf, bersedekah, buat baik, dapat dua. Dunia dapat, akhirat dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ni yang kita doa selalu. Biasa kat ujung-ujung kan tuan-tuan, ujung doa tu kita tutup dengan tu, minta dunia dapat baik, akhirat dapat baik. Caranya buat baik kat dunia. Buat baik kat dunia, dunia dapat, akhirat dapat. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya hatta iza afdha ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Dia akan diberi makan bihasanatin, dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan lillah, kerana Allah di dunia. Tuan-tuan, orang kafir dia buat baik kat dunia, dia kata apa? Ini lillahi ta'ala, ini saya buat lillahi ta'ala. Tak apa buat lillahi ta'ala, Allah bagi kebaikan kat dunia. Hatta iza afdha ila al-akhirah, sehinggalah apabila dia dikembalikan ke akhirat, mati, lam yakun lahu hasanatun yuzza biha, tiadalah baginya pahala yang akan dibalas di akhirat nanti. Maksudnya tuan-tuan, orang kafir buat kebaikan dunia je dia dapat, dia tak dapat balasan yang baik ke akhirat, tak ada. Tapi orang Islam buat kebaikan kat dunia, buat sedekah, buat wakaf kat dunia, dunia dapat, akhirat pun dapat. Itu bezanya. Baik, selesai. Itu syarat-syarat bagi orang yang berwakaf. Cuma ditimbulkan dua isu. Yang pertama, bagaimana wakaf orang yang sedang nazak. Yang kedua, bagaimana wakaf orang yang kafir. Baik, ada soalan? Tiba-tiba masuk Islam. Macam mana? Amalan-amalan yang terdahulu kebaikan dia akan bawa. Dapat pahala. Tiba-tiba masuk Islam. Dia wakaf. Wakaf dia ada wakafkan waktu itu, jadi kebaikan dia. Dapat ke akhirat. Sebab apa yang lakukan dosa-dosa sebelum itu terhapus. Tuan-tuan, orang kafir masuk Islam sebelum itu, tuan-tuan, orang kafir masuk Islam, kalau dia nikah, kena nikah balik tak? Kan? Dia nikah cara kafir, nikah balik tak? Oh, ini kena nikah semula ni. Kena mandi wajib tak? Kau tak kena mandi wajib? Tak. Dia dengan syahadah dia, automatik semua akan bersih. Automatik. Ni kadang-kadang orang tak faham. Oh, you kena potong. Satu potong. Dua, you kena mandi wajib. Mana pernah mandi wajib? Dua, you kena nikah semula. Ni, orang jahil. Dia automatik semua akan clear. Jadi kebaikan dia akan bawa. Keburukan dia akan terhapus. Kebaikan dia akan bawa. Baik. Sikit lagi, sambung sikit tuan-tuan, untuk kita gantungkan persoalan supaya kita boleh datang lagi untuk masa akan datang. Syarat-syarat harta yang diwakafkan. Okey. Rukun yang pertama tadi adalah pewakaf.
Yang kedua, harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan pula perlu memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harta yang diwakafkan mestilah berbentuk objek yang tertentu. Wah, objek apa ni? Maka tidak sah hanya mewakafkan manfaat sesuatu harta tanpa mewakafkan objeknya. Nanti saya bagi contoh. Sama ada manfaatnya berbentuk sementara, seperti mewakafkan rumah untuk digunakan selama setahun, ataupun dalam bentuk kekal, seperti mewakafkannya untuk digunakan selama-lamanya. Tuan-tuan pernah dengar tak? Orang katanya wakafkan, saya bagi contoh, wakafkan rumah lah contoh, ataupun kedai. Wakafkan kedai, nanti manfaatnya ambil lah bagi kat masjid, tapi kedai itu aku punya. Saya ada kedai, saya kata saya wakafkan kedai ini untuk masjid, jadi manfaatnya ambil lah masjid ambil, tapi kedai itu aku punya. Baik, tak mau faham. Saya ada kebun ada kelapa sawit, ada 100 ekar. Amin, doa lah tu. Saya kata saya wakafkan kebun ini dan hasilnya ambil lah saya bagi wakaf kat masjid, tetapi kebun tu aku punya. Wakaf apa? Wakaf ni mesti objek, satu benda, bukan manfaat saja. Jelas tuan-tuan? Kalau nak wakaf begitu, wakaf kebunnya sekali. Ada tuan-tuan, wakaf kereta ni untuk masjid, pakailah sebulan, lepas tu saya ambil balik. Itu kau wakaf. Itu sekadar bagi infak, bagi pinjam, itu je. Kalau dia nak wakaf, wakaf tunai itu nanti. Itu dalam hukum yang terkini. Wakaf tunai duit. Ya. Jadi secara asasnya wakaf ini mestilah barang tertentu. Dan bila barang itu dimanfaatkan dan barang itu bukan menjadi milik pemilik asal. Contoh yang saya sebut tadilah. Ada kebun tapi wakafnya hanya hasilnya sahaja. Kebunnya bukan, kebun tu aku punya. Kalau macam tu, dia bukan wakaf kebun, dia hanya wakafkan duit saja. Itu dia. Jadi akadnya kena wakaf duit dia lah. Hasilnya sebulan berapa? Dapat 500,000. Ambil 500,000 bagi masjid. Gitu. Tapi kebun aku punya. Itu samalah macam kita dapat gaji. Gaji kita masukkan dalam tabung wakaf. Itu dia. Kalau nak wakaf, dia mestilah wakaf dalam bentuk objek barang itu. Ya? Jelas tuan-tuan? Jelas ya? Baik. Saya wakafkan aircon. Terus airconnya terus. Bulan depan saya ambil balik ya. Itu kan wakaf tu pinjam. Kan? Dapat pahala tapi pahala pinjam lah. Jangan sebut wakaf. Sebab ada orang sebut itu. Ustaz boleh tak? Wakaf setahun. Kau ni wakaf ni memutuskan hak milik. Kan? Banyak tuan-tuan, banyak orang tanya kat saya. Yelah dia tanya orang simple. Kalau nak tanya mufti jauh, dia tanyalah, Ustaz boleh tak wakafkan sekian-sekian. Tapi setahun aja lah, lepas tu saya ambil balik. Tak payah cakap wakaf lah, jangan sedekah lah. Baik. Dalam hal ini, objek adalah perkara pokok. Ini kalau baca tuan-tuan pening. Tadi saya baca ulang banyak kali. Dan manfaat adalah cabang sampingannya. Cabang akan sentiasa mengikut pokok. Jadi, selagi mana hak milik masih kekal di tangan pewakaf, maka manfaatnya juga masih menjadi hak milik pewakaf. Begitu. Wakaf ini, manfaat adalah cabang kepada pokok. Pokoknya adalah kebun saya tadi. Cabangnya adalah manfaat hasil. Jadi, kalau saya cakap wakaf, kebun, tapi bagi hasilnya saja, tak jadi ya. Itu dia. Kalau nak, cabut pokoknya sekali. Bagi terus. Begitu. Tapi boleh tak kalau kita wakafkan sekadar untuk manfaat sahaja, ataupun kita dapat duit kebun kita bagi, boleh, tapi itu jadi wakaf tunai, bukan wakaf berbentuk barang yang tetap. Baik. Selain itu, tidak menentukan harta mana yang hendak diwakafkan juga adalah tidak sah. Sekiranya pewakaf mewakafkan salah satu daripada rumahnya
atau salah satu kenderaannya tanpa menentukan yang mana satu yang diwakafkan, maka tidak sah. Sebabnya beliau tidak menentukan apa yang diwakafkan, seolah-olah beliau hanya bergurau, bukannya bersungguh-sungguh. Dia ada rumah 3 pintu. Ni apalah harta banyak-banyak, rumah sewa. Maka dia kata, okey, saya wakafkan salah satu daripada rumah ini kepada masjid. Mana satu? Salah satulah. Salah satu yang mana satu? Sebut je rumah yang tengah tu. Faham? Jangan sebut saya wakafkan sebahagian harta saya, tak boleh. Kena sebut mana hartanya. Saya wakafkan kebun saya kat Wetan tu untuk masjid. Mana kat Wetan? Kat Wetan tu ada 5 ekar. Mana satu? Tu dia. Dia kena tentukan. Jelas tuan-tuan? Nikah pun tak boleh macam tu tuan-tuan. Nikah tak boleh. Kau saya nikahkan, akan nikah dengan salah seorang anak perempuanku. Mana satu? Anak ada 5. Alah kau pilih lah. Tak boleh tuan-tuan. Dia mesti ada ta'yin. Dia mesti ditentukan. Jelas ya? Baik. Yang kedua, kita habiskan sampai nombor 2 ni lah. Harta yang diwakafkan hendaklah milik pewakaf dan boleh dipindah milik. Harta ini hendaklah memberikan faedah atau manfaat. Tuan-tuan, kita nak wakaf, tak boleh wakafkan harta orang. Saya wakafkan tanah Haji Majid dia untuk masjid. Tanah orang kok. Tu, tak boleh. Nak wakafkan harta saya. Saya nak wakaf harta saya, bukan harta orang lain. Jelas ya? Nak sedekah pun begitu, kecuali menjadi wakil. Kalau menjadi wakil dengan wakalah, kita belajar juga dalam bab muamalat al-wakalah, boleh. Tapi kalau kita sebut saya wakafkan kereta dia kepada masjid, kereta dia, kereta orang, bukan kereta engkau. Itu dia. Dengan ini tidak sah mewakafkan harta yang bukan milik pewakaf. Wakaf bermakna memindahkan hak milik sesuatu harta daripada tangan pewakaf. Bagaimana beliau boleh memindahkan hak milik sesuatu yang bukan miliknya? Ini bermakna mewakafkan harta yang bukan milik pewakaf adalah perbuatan sia-sia. Senang, mudah aja. Baik. Sehubungan dengan itu tidak sah seseorang yang merdeka mewakafkan dirinya sendiri kerana dirinya bukan menjadi miliknya. Sebaliknya, dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Timbul persoalan, aku wakafkan diriku atas perjuangan Islam. Itu bukan wakaf dalam konteks wakaf yang kita belajar. Wakaf itu maksudnya dia sanggup berjuang demi Islam. Itu ya. Bukan konteks wakaf ni. Kita wakafkan, nak wakafkan anak kepada orang lain, tak boleh. Dan sebab kita ni milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Begitu juga tidak sah mewakafkan kandungan haiwan yang hamil tanpa mewakafkan ibunya sekali. Kerana kandungan tersebut tidak boleh diwakafkan selagi mana ia berada dalam perut ibunya. Hanya sekiranya diwakafkan ibunya sekali, barulah sah wakafan kandungan tersebut. Kambing bunting, aku wakafkan anak kambing yang ada dalam tu untuk masjid. Lah, tak boleh. Kecuali kalau dah keluar, ya. Kalau nak wakafkan anaknya dalam kandungan, wakafkan dengan ibunya sekali. Kalau kita wakafkan ibunya, otomatik anak dalam kandungan diwakafkan. Sama. Macam hukum korban. Kita sembelih, contoh sembelih, bukan korban, sembelihan. Kita sembelih binatang yang tengah bunting contohnya. Tengoklah ada anak dalamnya, mati dah. Boleh makan tak tuan-tuan? Boleh tak? Boleh. Binatang tu tak boleh makan lah sebab dia dah mati. Yang kita boleh makan dia. Kita sembelih kambing, tak perasan lah dalamnya ada pula janin. Allah, kesiannya. Boleh makan tak janin tadi? Boleh tak? Boleh makan tak? Janin tu tak boleh makan lah sebab dia dah mati. Tapi kita boleh tak hukum memakan janin tersebut? Boleh. Sebab dia mengikut. Kan? Kecuali kalau sembelih, dia berjalan lagi. Itu masih hidup.
kita ambil, kita sembelih lagi. Tu okey. Ya. Jelas ya? Sama seperti wakaf. Kita wakafkan maknya ni binatang yang mengandung, yang bunting. Secara automatik kita wakafkan sekali anak yang dalam kandungan. Jangan pula tuan-tuan balik nanti wakafkan isteri pula. Tentang mengandung ni aku wakafkan kau, tak boleh tuan-tuan. Ini cerita binatang. Ada ke orang wakafkan binatang? Ada. Ada tuan-tuan. Dalam pada itu, ni, harta yang diwakafkan itu diwajibkan mempunyai nilai atau faedah yang boleh dimanfaatkan. Simple je tuan-tuan. Tuan-tuan wakafkan selipar kat masjid, kat tandas masjid tu. Kotor kan masjid, tandas pula tu. Pahalanya tu la ilaha illallah. Tapi jangan dipotong lah depannya. Biasa kat masjid kan, selipar tandas dipotong depannya kan tuan-tuan. Biar orang tak buat balik. Tu dia wakaf tandas masjid. Itu masuk tak ada. Mana seliparnya tak ada. Simple, benda simple je. Lain wakaf siap juga. Imamnya tak wakaf pun. Tak nampak. Tuan-tuan. Manfaat tak? Manfaat. Selipar boleh RM2 je. Boleh pakai setahun. Setahun pahala tu mengalir. Orang masuk tandas bijak, ada manfaat pakai. Tuan-tuan. Manfaat kan? Pergi tandas tengok Allah selak rosak. Pergi kedai hardware pasang. Wakaf. Wakaf. Simple je, benda kecil je. 10 tahun tak rosak. Tuan-tuan, selagi itulah dapat pahala. Orang gunakan. Tu. Yang penting dia adalah bermanfaat. Sekiranya seseorang itu mewakafkan sebidang tanah yang tidak sesuai untuk bercucuk tanam, mahupun untuk pembinaan, ataupun beliau mewakafkan pakaian yang telah koyak rabak yang tidak boleh digunakan lagi, maka wakaf tersebut seperti ini adalah tidak sah. Ini kadang-kadang zaman dulu tuan-tuan pernah perasan tak? Wakaf masjid, wakaf untuk bina masjid. Sebab tu tuan-tuan, bila nak wakaf khas, kena tengok betul-betul. Kat sini ada masjid, kat jalan sana suruh buat masjid lagi. Nak buat banyak masjid dah. Ini yang berlaku tuan-tuan. Ataupun dia wakafkan, contoh tadi, sesuatu yang dah tak boleh manfaat. Saya wakafkan motor ni untuk masjid lah. Motor dah tak boleh start, dah hancur dah. Lah. Jadi macam mana? Jual besi buruk je. Kan tuan-tuan? Jadi wakaf ini mestilah ianya boleh digunakan dan bermanfaat. Clear? Wakaf tanah kubur. Dulu kalau wakaf je wakaf tanah kubur kan tuan-tuan. Tu kan ada jumpa, ada tanah kubur. Sini tanah kubur, sana tanah kubur. Banyak tanah kubur. Eloklah tu. Sebab makin penuh kan. Bukan buat wakaf tak padang golf. Baik. Ini kerana wakaf disyariatkan bertujuan untuk menikmati manfaat. Mewakafkan harta yang sedemikian tidak mendatangkan sebarang faedah ataupun manfaat. Jadi kesimpulannya, mana-mana harta yang kita wakafkan itu tidak memberikan manfaat, maka ia adalah tidak sah. Nanti kita akan bincangkan bagaimana kalau kita mewakafkan harta yang dikongsi bersama. Jadi bagaimana orang wakaf duit, tuan-tuan, adalah sah sebab wakaf duit itu akan digunakan untuk membina sesuatu. Contoh tuan-tuan, masjid kita nak buat, contoh ya, nak mikrofon rosak, PA sistem rosak. Maka sejak tuan-tuan kita nak beli PA sistem, siapa nak wakaf PA sistem? Tuan-tuan je tak beli, 10,000, 20,000 harga. Macam mana? Jadi kita wakaf duit. Wakaf duit, lepas tu kita belikan PA sistem. Maka PA sistem itu kita kongsi bersama untuk kita berwakaf, maka dapat pahala wakaf. Walaupun menggunakan, kita mula-mula wakafnya itu wakaf duit. Jadi tuan-tuan, di masjid kita ini ada satu tabung dinamakan tabung pembangunan. Apa kerja tabung tu? Bukan tabung tu kerjalah. Apa fungsinya? Adalah untuk diantaranya buat maintenance. Betul ya benar ya? Untuk maintenance. Apa dia? Contoh lampu terbakar, lampu mati, ataupun asyik trip aja, macam mana ya kita betulkan. Duit itulah kita pakai, bukan tabung masjid yang biasa tu. Contoh nak buat apa?
nak buat sedikit binaan lagi, tandas sumbat, apa untuk maintenance, itulah kita anggap dia sebagai wakaf. Maka tuan-tuan bila masuk ke tabung pembangunan tu, niatkanlah aku berwakaf untuk masjid ini. Jadi wakaf insya-Allah. Ya, dapat pahala berterusan secara tak perasan kadang-kadang. Ya, selesai. Ada soalan? Satu dua soalan barangkali kalau ada. Apa-apa soalan lah. Kadang-kadang itulah, kadang-kadang bila keluar, Ustaz tadi nak tanya tapi itulah meloncat luar tajuk je. Tanya je. Ya, paling kurang kita kongsi bersama ilmu. Kalau tak dapat jawab, senang kita tanggung minggu depan. Kalau tak dapat juga, tuan-tuan tanya ustaz lain. Ya. Tahun depan, minggu depan, minggu pertama, kuliah Ustaz Fadil, kita jumpa lagi dalam minggu yang kedua insya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan yang masih nak memiliki kitab, tuan-tuan, satu tadi sampai cepat dia dapat. Ya. Dan tadi ada saudara kita wakaf untuk tuan-tuan buat balik kitab ni jadi milik, ya, milik tuan-tuan. Jadi milik tuan-tuan, baca tuan-tuan, ya. Baca dapat pahala. Orang yang menginfak tadi pun dapat pahala. Dan saya pun ambil. Ustaz di satu ustaz punya saya ambil. Dan saya akan pakai di tempat-tempat lain kuliah juga. Ya. Mudah-mudahan yang berinfak itu bila sakit Allah sembuhkan. Bila hidupnya susah akan dipermudahkan. Kita doakan begitu. Jadi ada lagi ramai yang tak ada kitab, tuan-tuan yang nak ada, bolehlah beli, kemudian kita sedekahkan ke orang, dapat pahala. Ya, baik. Ada soalan? Kalau harta wakaf dicuri, pahala wakaf tu dah habis je? Harta wakaf tu dicuri, lepas curi di wakaf tempat lain. Harta wakaf dicuri, kebangetan lah tuan-tuan. Harta wakaf dicuri, tak patut. Baik. Terhenti wakaf itu, terhenti manfaatnya, maka terhentilah wakafnya. Ya. Tak kira dicuri ke, dihancurkan ke, diapa ke, maka setakat itu saja. Kalau ikut asal, wakaf ini mestilah harta itu berkekalan. Mana mungkin ada suatu harta yang kekal. Tapi masuk kekal itu nanti ada syarat yang keempat. Kekal itu maksudnya tempohnya lama. Kita tak boleh wakaf makanan. Hari Jumaat saya wakaf makanan kat masjid dah, pisang. Makan habis. Tak. Tak boleh, itu tak jadi wakaf, itu jadi sedekah. Wakaf benda yang lama dia punya tempoh hayatnya. Ya. Tiba-tiba dicuri. Contoh, kita wakaf kipas. Wakaf kipas angin kat surau, kat masjid. Dicuri pula kipasnya. Kalau dipasang kat surau tempat lain, okey lagi, dapat pahala. Yang curi itu dapat dosa. Dia pasang, kesian surau sebelah sana tak ada kipas, aku ambil kipas satu masjid, letak kat surau, paksa masih berjalan. Dia jual, contoh besi buruk, maka terhenti. Kat rumah pencuri itu, wakaf orang itu adalah wakaf khas untuk masjid. Masjidlah dapatnya. Maka orang itu sentiasa dapat dosa. Dia terhenti. Wakaf ni terhenti. Macam contoh tuan-tuan, kita wakaf kipas. Belilah kipas satu, harga berapa? 200 kita beli wakaf satu. Kekal sampai bila? Takkan 50 tahun tak rosak-rosak. Rosak tuan-tuan. Ataupun lepas ni kita tak pakai kipas langsung. Kita pakai aircon sepenuhnya. Allah. Kipas cabut. Tuan-tuan, jangan berhentikan wakaf orang. Macam mana? Kipas macam mana? Letak di tempat lain. Alah, dah rosak. Jual besi buruk. Dapat berapa? Dapat RM5. Okey, masukkan semula. Ada lagi bahagian untuk orang berwakaf. Berterusan. Sebab tu kalau kita dulu-dulu ada robohkan surau, robohkan masjid, kayu-kayu dia tuan-tuan. Kayu-kayunya tu. Tengok, kayu tu wakaf ke bukan? Kalau bukan wakaf tak apa. Tapi kalau asalnya wakaf, kesian orang berwakaf tu biar dapat pahala berterusan. Jadi macam mana? Kita boleh ibdalkan dia. Badalkan wakaf tersebut. Tukar. Jadi macam mana dijual kayu tersebut, dapatkan duit, kemudian duit itu kita masukkan semula untuk buat benda wakaf. Maka pahalanya berterusan. Begitu. Baik. Cukup sekadar itu, mudah-mudahan dapat manfaat. Ya, sila. Dah tak boleh. Dah tak boleh nak pakai. Nak buat apa? Kan? Terhenti setakat itu lah. Ya boleh. Kalau nak buat apa, nak buat apa lah ni. Nak guna ni tak boleh dah. Dah rosak dah. Maka tak apa lah.
Maksudnya wakaf ni sebab tu kalau kita wakaf sebolehnya yang semaksimum. Yang semaksimum. Sebab saya kata tuan-tuan, kau rehal di wakaf tuan-tuan, rehal di wakaf, gunakanlah. Gunakan, jangan tengok cantik, tersusun, tak diguna langsung. Sebab tu kita belajar ada kitab. Bila ada kitab, kita baca guna rehal. Guna rehal, orang yang berwakaf dapat pahala. Ini cantik je. Wakaf sepulan, tersusun je, tak dipakai, tak dapat pahala. Sama lah dengan surah Yasin. Surah Yasin, berjila-jila, banyak. Surah Yasin ada 100, yang datang masjid 20 orang. Yang 80 lagi tu kesian, yang wakaf tu tak dapat apa-apa. Kan, betul kan? Wakaf maksudnya digunakan dan dapat manfaat. Sebab tu wakaf ni kadang ada setengah orang, Ustaz nak wakaf kerawang-kerawang hias-hiasan kat masjid lah. Sayang sikit lah, perhiasan kurang manfaatnya. Betul kan? Jadi wakaf ni sesuatu yang orang gunakan dan dapat manfaat. Saya pernah buat satu rasa tuan-tuan, wakaf ayat zikir-zikir di tepi jalan. Siapa ingat? Adalah ilaha illallah subhanallah. Orang berwakaf-wakaf letak. Apa yang kita dapat? Orang lalu akan tengok. Tengok nampak tulisan. Terbaca tak dalam hati? Subhanallah. Orang berzikir dapat manfaat, dapat pahala. Yang meletakkan tu dapat pahala. Tapi saya dah rosak. Yalah besi. Okeylah 5-6 tahun, 10 tahun okey dapat pahala. Begitu. Baik, wallahu alam, cukup sekadar itu. Kita jumpa lagi 2 minggu lagi insya-Allah. Minggu pertama Ustaz Fadil, kita jumpa minggu yang kedua. Dalam pertemuan akan datang kita sambung pengajian kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, yang nak beli kitab ni boleh cari kat Shopee ke, kat kedai mana, kat kedai kat KL je. Kat Banting ada tapi tak banyak, 1-2 kitab aja. Kita belajar berkitab puas hati tuan-tuan. Jadi saya pun tak boleh tipu, baca je ada kitab. Ini kalau gurunya ada kitab saja, muridnya tak ada kitab, betapa alimnya murid tersebut. Bila guru ada kitab, murid tak ada kitab, alimnya murid tersebut. Sepatutnya gurunya tak ada kitab, muridnya ada kitab. Itu baru alimnya guru tersebut. Tapi itu guru lain. Kita sama-sama jahil, sama-sama kita belajar. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tashba' min du'a ila istajab lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.